masjid ni, orang panggil masjid ni tempat sujud, daripada kalimah sajada yasjudu. Jadi tu bait masjid, tempat sujud orang panggil masjid. Jadi masjid ni adalah rumah Allah, orang panggil rumah Allah. Bukan rumah orang, bukan rumah raja, rumah Allah. Makna paling mulia lah atas dunia ni, yang disebut ussisa ala taqwa, yang diasaskan di atas taqwa. Makna tempat ilmu masjid ni, tempat ibadah, tempat ilmu, tempat tarbiyah, tempat mendidik manusia. Mendidik maknanya dengan akhlak yang mulia. Tempat saya buat ilmu wahyu, ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tarbiyah, ilmu akhlak. Ini tempat masjid. Sebab tu ulama-ulama yang terdahulu sangat menjaga mulut-mulut mereka di masjid ni, mengajar dengan penuh sopan, dengan menjaga maknanya peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah itu bukan hudud saja, bukan kira nak potong tangan orang saja. Hukum Allah juga terikat dengan para ulama pendakwah yang duduk di masjid, yang mesti maknanya mereka ambil berat. Jadi sebab itulah kita orang Islam ni, kita kena jadi badan hisbah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kamu suruh buat baik, mencegah munkar. Ada orang sebut munkar ni orang awam. Dia bakal tegur. Yang marah orang awam, orang biasa, orang kampung ni buat salah. Ada setengah tu apabila negara dah demokrasi, dia berani tegur kerajaan. Di zaman khalifah dulu, zaman kerah dulu, zaman maknanya khalifah yang kerah, maknanya ada khalifah yang adil, ada khalifah yang suka diberi nasihat, ada khalifah yang kerah, yang zalim. Masa tu tak berani nak tegur kerajaan. Ni zaman demokrasi ni. Demokrasi ni, walaupun ada yang kita tak setuju, tapi ada yang kita setuju dan ada manfaat. Jadi kita kena ambil, bukan sahaja berani tegur kerajaan. Orang ambil tegur kerajaannya berani, tapi tok guru dia buat salah, ulama dia buat salah, ustaz dia buat salah, puak dia buat salah. Buat salah di mana? Buat salah di masjid. Dalam masjid, mu bodoh, mu tongong, mu bengong, mu sesak, mu neraka, jadi mudah sangat. Mudah tu seolah-olah kunci neraka tu ada dengan dia. Nabi dah ajar gitu. Nabi ajar neraka, Nabi ajar syurga, tapi bukan cara ni. Bukan cara kebencian dipanggil. Bukan cara perbalahan. Ini ada sentimen politik ni, ada semangat politik ni. Dan politik ni kepartian, kebencian ni. Ini yang menyebabkan jadi. Jadi sepatutnya ulama tidaklah begitu. Jangan terikut-ikut dengan perbalahan politik kepartian. Ulama kena cakap betul. Bukan saja betul, kena cakap comel. Kena cakap adil. Baca dalil-dalil itu dengan adil. Letak pada tempat yang adil. Letak pada yang, jangan buat andayang. Buat andayang, lepas tu pukul orang. Kita yang buat andayang sendiri. Orang kata lain, orang maksud lain, orang faham lain. Kita ambil buat andayang sendiri, pukul orang. Secara tidak adil, secara buruk. Sepatutnya menjadi kuliah itu menjadi dakwah, menjadi ilmu, menjadi tarbiyah, menjadi akhlak. Akhirnya menjadi kebencian, perpecahan, asabiyah, kepartian. Jadi sebab tu kita kena faham, Islam ini bukan untuk kita balah. Kita belajar fiqh, belajar Islam, belajar tafsir, belajar hadis, belajar akidah bukan untuk balah, untuk ilmu, untuk kita faham yang betul, untuk kita faham dan menyelamatkan diri kita dan orang ramai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu wahai orang-orang yang beriman. Jagalah, peliharalah diri kamu, keluargamu daripada api neraka, dan seterusnya kepada umat seluruhnya. Jadi peranan ulama, tanggungjawab ulama tu besar. Yang pertama ilmu, yang kedua tarbiyah, akhlak maknanya. Barulah maknanya Islam akan jadi comel, rakyat akan jadi comel, negara akan jadi comel. Perdana Menteri buat kerja dia, menteri-menteri buat kerja dia, polis buat kerja dia, cikgu-cikgu buat kerja dia,
Ulama-ulama buat kerja dia yang sepatutnya. Tok Imam, semua maknanya lapisan ni buat kerja masing-masing mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, mencari redha Allah. Apa sahaja yang kita buat ni tujuan besarnya adalah untuk mencari redha Allah. Kalau nak cari redha Allah, orang nak cakap huduh. Kalau betul nak cari redha Allah, orang cakap huduh. Cari redha Allah dalam akidah, dalam ibadah, dalam politik pun. Cari redha Allah dalam politik. Politik juga besar faedahnya kepada masyarakat. Tetapi carilah dengan cara redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.